Salam sejahtera, saya Tahira binti Muhammad Saleh daripada PDPP PIMK2 akan membentangkan tugasan individu bagi subjek falsafah dan perkembangan pendidikan di Malaysia. Perkembangan pendidikan di Malaysia. Pengenalan, latar belakang perkembangan pendidikan di Malaysia secara lebih terperincinya. Perbincangan berkaitan perkembangan pendidikan di negara ini adalah melibatkan pendidikan dalam era sebelum penjajahan Inggeris. Semasa penjajahan Inggeris iaitu bermula dari pembukaan Pulau Pinang oleh Francis Light pada 1786, era sebelum kemerdekaan iaitu selepas Perang Dunia Kedua dan pembentukan Malayan Union pada 1946. Dan era selepas merdeka iaitu mulai tahun 1957, pendidikan era selepas merdeka pula akan melibatkan pendidikan perkembangan pendidikan di Malaysia, falsafah dan dasar ketika sebelum dan selepas tertulisnya Falsafah Pendidikan Negara FPN pada tahun 1988, serta pendidikan dalam era milenium. 1. Pendidikan sebelum penjajahan Inggeris. Pendidikan sebelum penjajahan Inggeris dari sudut sejarahnya iaitu sebelum penjajahan Inggeris. Pendidikan untuk rakyat jelata di tanah air ini berlangsung secara tradisional dalam institusi keluarga dan masyarakat. Rakyat berpegang kuat pada adat resam yang bersifat ketimuran, ditambah pula dengan ajaran agama Islam yang teguh. Pendidikan tradisional juga melibatkan perkara-perkara berkaitan budaya dan warisan. Ibu bapa sebagai orang yang memainkan peranan utama sebagai pendidik. Anak lelaki diajar untuk menjadi ketua keluarga, manakala anak perempuan diajar menjadi suri rumah yang baik. Selain itu, ibu bapa sangat menekankan anak-anak di dalam ilmu keagamaan. Mereka mengikuti pengajian di rumah Pak Imam, surau, pondok atau sekolah tentang membaca Al-Quran, ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah, doa, hadis dan sebagainya. Manakala bagi golongan bangsawan, mereka diajar dengan lebih formal di istana dengan guru yang khas yang mengajar ibadah, akidah, tauhid dan sebagainya serta mempunyai jadual dan tempat yang khusus. Baik, seterusnya, pendidikan semasa penjajahan Inggeris. Semasa penjajahan Inggeris 1786 sehingga 1957, masyarakat di tanah Melayu adalah terdiri daripada golongan elit, bangsawan, rakyat pertengahan dan rakyat bawahan. Dasar pecah dan perintah oleh penjajah pada masa itu telah mempengaruhi sistem pendidikan yang dilaksanakan pada masa itu. Hala tuju pendidikan pada masa itu bersifat kabur. Inggeris memperkenalkan sekolah vernakular. Sekolah vernakular ialah sekolah yang ditubuhkan berasaskan etnik yang menggunakan bahasa pengantar, kurikulum, buku dan guru masing-masing. Sekolah vernakular yang ditubuhkan ialah Sekolah Vernakular Melayu, Sekolah Vernakular Cina dan Sekolah Vernakular Tamil. Pada 1871, A.M. Skinner telah memperkenalkan sekolah Melayu yang digabungkan dengan kelas Al-Quran iaitu pelajaran akademik di sebelah petang. Pelajaran akademik di sebelah pagi manakala kelas Al-Quran di sebelah petang. Langkah ini bertujuan untuk menarik minat orang Melayu agar menghantar anak-anak mereka ke sekolah kerana orang Melayu memberi sambutan yang dingin terhadap sekolah vernakular ini. Sekolah Inggeris dibuka untuk anak-anak pegawai kerajaan Inggeris pada masa itu selain untuk anak-anak bangsawan dan golongan elit Melayu. Sistem persekolahan vernakular yang diperkenal adalah sebenarnya tidak bertapak di atas asas yang konkret, apalagi ke arah perpaduan rakyat di negara ini. Yang ketiga, pendidikan era sebelum penjajahan. Pembentukan Malayan Union pada 1946 telah meningkatkan lagi semangat para pejuang kemerdekaan seperti On Jaafar, Tunku Abdul Rahman, Abdul Razak Husin dan lain-lain untuk mendapatkan kemerdekaan. Bagi tujuan sebuah negara yang merdeka dan berdaulat,
sesuatu perlu difikirkan tentang keseluruhan sistem pendidikan di tanah air ini. Langkah perlu diambil bagi menggubal satu sistem pendidikan kebangsaan yang sesuai untuk negara berdaulat yang mempunyai hala tuju serta matlamat sendiri. Perkara ini telah disedari oleh para pemimpin tempatan dan rakyat tentang betapa mustahaknya diadakan satu sistem pendidikan kebangsaan bagi mengambil alih sistem pendidikan penjajah sebagai kehendak sebuah negara yang merdeka kelak. Sebagai persediaan ke arah kemerdekaan, satu jawatan kuasa dinamakan sebagai Jawatan Kuasa Pelajaran 1956 telah ditubuhkan bagi mengkaji keperluan sistem pendidikan yang akan dilaksanakan selepas tanah air mendapat kemerdekaan. Jawatan kuasa ini diketuai oleh Abdul Razak Hussein dan telah mengeluarkan laporan yang dikenal sebagai Penyata Razak 1956. Penyata Razak telah dijadikan asas kepada Ordinan Pelajaran 1957. Walaupun Ordinan Pelajaran telah diwartakan pada 1957, namun ordinan ini tidak dapat dilaksanakan atau dikuatkuasakan kerana tanah Melayu sudah hampir untuk mencapai kemerdekaan. Yang keempat, pendidikan era selepas penjajahan. Selepas merdeka, usaha ditumpukan untuk mewujudkan satu sistem pendidikan kebangsaan. Pelaksanaan pendidikan negara adalah berasaskan Akta Pelajaran 1961 yang telah digubal berdasarkan Penyata Razak 1956 dan Penyata Rahmat Talib 1960. Objektif dasar pendidikan seperti yang terkandung dalam Akta Pelajaran 1961 antaranya adalah seperti berikut. Bahawasanya dasar pelajaran seperti yang diisytiharkan dalam Ordinan Pelajaran 1957 ialah untuk menubuhkan satu sistem pelajaran yang akan dapat memenuhi keperluan negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan, sosial, ekonomi dan politiknya. September 1974, satu jawatan kuasa dikenali sebagai Jawatan Kuasa Kabinet telah ditubuhkan untuk mengkaji pelaksanaan sistem pendidikan negara yang dilaksanakan sejak tahun 1961. Jawatan kuasa ini dipengerusikan oleh Mahathir Mohamad, iaitu Menteri Pelajaran pada ketika itu. Jawatan kuasa telah mengeluarkan laporan pada 7 November 1979 dikenali sebagai Laporan Jawatan Kuasa Kabinet mengkaji pelaksanaan dasar pelajaran kebangsaan. Ringkasnya dikenal sebagai Laporan Kabinet atau Laporan Mahathir. Berdasarkan kepada laporan ini, beberapa pindaan telah dibuat ke atas dasar pendidikan negara bagi memberi lebih makna kepada pelaksanaan sistem pendidikan. Laporan jawatan kuasa ini lebih banyak memberi penegasan kepada keperluan pendidikan asas 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira. Pendidikan kerohanian dan kurikulum ala Malaysia. Antara lain implikasi daripada laporan tersebut ialah pengenalan kepada kurikulum baru Sekolah Rendah KBSR oleh Musa Hitam iaitu Menteri Pelajaran pada tahun 1982 dan kurikulum bersepadu Sekolah Menengah KBSM pada 1988 bagi menggantikan kurikulum sedia ada. Selain daripada itu, laporan jawatan kuasa Kabinet juga merupakan permulaan kepada pembentukan falsafah pendidikan negara yang lebih jelas dan tersurat. Yang keempat, pendidikan era milenium. Perancangan pendidikan umumnya perlu bersifat futuristik, fleksibel dan dinamik supaya dapat menentukan corak masyarakat dan profil bangsa dan warga negara Malaysia yang diharapkan. Perkara ini dapat dilihat dalam Rancangan Malaysia ke-8 RMK ke-8, Rancangan Malaysia ke-9 RMK ke-9 dan Rancangan Malaysia ke-10 berkaitan pendidikan. RMK ke-8 ialah bagi tempoh 2001 hingga 2005. Dalam rancangan ini, sistem pendidikan dan latihan akan dimantapkan untuk Malaysia dipromosi sebagai pusat kecemerlangan pendidikan serantau. Dalam rancangan ini, penekanan kepada ICT adalah menjadi agenda penting
pelaksanaan konsep sekolah Bistari diteruskan. Sebanyak 8,000 buah sekolah dibekali dengan komputer, manakala capaian internet disediakan di sekolah-sekolah bagi kemudahan murid-murid. Selain itu, sebanyak RM1 bilion diperuntukkan bagi merapatkan jurang digital antara bandar dan luar bandar. Dalam pada itu, agenda perpaduan juga masih diteruskan. Konsep sekolah wawasan diperkenalkan bagi tujuan perpaduan. Selain itu, sebanyak 1 bilion diperuntukkan bagi mendapat jurang digital antara bandar dan luar bandar. Dalam pada itu, agenda perpaduan juga masih diteruskan. Konsep sekolah wawasan diperkenalkan bagi tujuan perpaduan. RMK ke-9 ialah dari tahun 2006 hingga 2010. Dalam RMK ke-9, pendidikan ialah bagi melahirkan model insan yang mempunyai minda kelas pertama dan bertaraf dunia. Abdullah Ahmad Badawi, iaitu Perdana Menteri Malaysia pada masa itu, inginkan agar pendidikan dapat melahirkan insan ulul albab. Bagi tujuan ini, pelan pendidikan diperkenalkan dengan tema Merintis Pembaharuan, satu misi nasional. Dalam PIPP 2006 sehingga 2010, pembangunan pendidikan ialah berdasarkan 6 teras strategik seperti berikut: membina negara bangsa, membangunkan modal insan, memperkasa sekolah kebangsaan, merapatkan jurang pendidikan, memartabatkan profesion perguruan, melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan. Falsafah pendidikan. Falsafah pendidikan merupakan panduan dan hala tuju sistem pendidikan sebuah negara. Setiap negara mempunyai falsafah pendidikan negaranya sendiri yang berbeza daripada falsafah pendidikan negara lain. Falsafah pendidikan di Malaysia yang merupakan hala tuju sistem pendidikan berdasarkan matlamat negara, dasar-dasar prinsip rukun negara dan sebagainya. Sebelum tahun 1988, falsafah pendidikan tidak dinyatakan secara tersurat. Namun begitu, hasrat dan matlamat pendidikan digambarkan melalui penyata, akta dan laporan yang ada seperti penyata Razak, laporan Rahmat Talib, Akta Pelajaran 1962 dan laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1976. Maksud falsafah. Falsafah berasal dari dua perkataan Yunani, iaitu philo dan sophia. Philo bermaksud mencintai dan sophia bermaksud kebijaksanaan atau kehikmahan. Oleh itu, falsafah bermaksud mencintai kebijaksanaan atau kehikmahan. Definisi falsafah dan falsafah pendidikan. Terdapat pelbagai definisi falsafah yang diberikan oleh tokoh-tokoh falsafah. Menurut Sokrat, falsafah ialah usaha menyelidik bagi membentuk pengetahuan yang murni bagi mencapai kebijaksanaan. Menurut Plato pula, falsafah ialah usaha mengetahui segala yang ada berhubung dengan manusia dan kehidupannya untuk mencapai hakikat kebenaran. Aristotle mendefinisikan falsafah sebagai disiplin yang menyelidiki asas dan sebab segala benda. Al-Farabi pula mendefinisikan falsafah sebagai ilmu tentang alam yang mawjud dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya. Manakala menurut Al-Ghazali, falsafah ialah perbincangan berkaitan soal-soal agama dan ketuhanan semata-mata dan hasil pemikiran manusia yang spekulatif yang berdasarkan uji kaji dan pengamatan yang tajam. Falsafah pendidikan merupakan perkara penting dalam pelaksanaan sesuatu pendidikan. Menurut Abdul Fattah Hassan, falsafah pendidikan ialah suatu sistem kepercayaan, pegangan atau prinsip am yang membincangkan pelbagai hal mengenai pendidikan dan pengajaran yang patut dijalankan di sekolah atau di bilik-bilik darjah. Di Malaysia, falsafah pendidikan menjadi nadi kepada pelaksanaan pendidikan kebangsaan, iaitu sebagai dasar, hala tuju dan panduan kepada segala usaha yang dilakukan dalam sistem pendidikan. Seterusnya, bagi peningkatan mutu pendidikan negara setaraf dengan negara luar. Hakikatnya, sesuatu sistem pendidikan yang bertaraf dunia perlu mempunyai falsafah pendidikan yang unggul. Selain daripada kurikulum yang sentiasa mantap dan pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Sehubungan itu, falsafah pendidikan negara FPN telah ditulis pada 1988 dan menjadi falsafah pendidikan kebangsaan FPK pada 1966.
selaras dengan perwataan Akta Pendidikan 1996. Pembentukan falsafah pendidikan negara Malaysia apabila mencapai kemerdekaan, salah satu aspek penting yang diberi perhatian ialah perpaduan kerana Malaysia merupakan negara yang rakyatnya terdiri daripada masyarakat majmuk dengan 3 kaum utama yang ada, iaitu Melayu, Cina dan India. Agenda perpaduan ini terutamanya dilaksanakan melalui sistem pendidikan. Hal ini ternyata dalam dokumen-dokumen perkembangan pendidikan di Malaysia, falsafah dan dasar utama yang menjadi asas dalam Akta Pelajaran 1961, iaitu Penyata Razak 1956, Laporan Rahmat Talib 1960 dan Dasar Pelajaran Kebangsaan. Falsafah Pendidikan Negara FPN secara bertulis telah digubal pada tahun 1987 dan diperkenalkan pada tahun 1988. Kandungan FPN telah dimunikan dengan falsafah pendidikan kebangsaan FPK. Berikut adalah pernyataan FPK. Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketerampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Matlamat falsafah pendidikan kebangsaan ialah bertujuan untuk menjelaskan secara rasional amalan-amalan pendidikan terkini serta membimbing tindakan dan trend pendidikan masa hadapan. Ini adalah kesinambungan daripada matlamat pendidikan negara, iaitu melahirkan insan yang baik dan sempurna supaya menjadi warga negara Malaysia yang baik dan berguna. Dengan perkataan lain, matlamat pendidikan negara bertujuan melahirkan rakyat Malaysia yang sempurna dan memiliki serta menghayati ciri-ciri berikut: percaya dan patuh kepada Tuhan, berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab kepada diri, masyarakat, agama dan negara, memiliki sasiah yang seimbang dan bersepadu, dan memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum. Elemen-elemen dalam FPK dan implikasinya terhadap pendidikan. Falsafah pendidikan kebangsaan boleh diteliti dengan lebih terperinci melalui analisis yang merujuk kepada beberapa elemen yang penting. Berikut adalah elemen penting terkandung dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Yang pertama, pendidikan suatu usaha berterusan. Proses pendidikan yang berterusan bagi membantu individu menyesuaikan diri dengan pelbagai perubahan. Yang kedua, perkembangan potensi individu. Pendidikan seharusnya memberi peluang individu untuk berkembang bakat, potensi dan kebolehan mereka. Insan yang seimbang. Yang ketiga, insan yang seimbang dan harmoni. Sasiah yang baik, percaya kepada Tuhan serta mempunyai akhlak yang murni. Yang keempat, unsur intelek. Mempunyai kemahiran asas iaitu membaca, menulis dan mengira. Unsur rohani. Yang kelima, unsur rohani iaitu kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Mengakui Tuhan sebagai pencipta manusia dan alam. Yang keenam, unsur emosi. Mempunyai emosi yang matang dan stabil. Yang ketujuh, unsur jasmani. Menggunakan kemahiran kecergasan fizikal untuk memanfaatkan masyarakat. Rumusan. Falsafah pendidikan negara adalah teras kepada sistem pendidikan di negara ini. Falsafah ini digubal di atas kesedaran bahawa negara mesti mempunyai hala tuju dan matlamat yang benar dan tepat di dalam sistem dan rancangan pendidikannya. Selaras dengan rukun negara, falsafah pendidikan ini turut menekankan prinsip-prinsip kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Malah, keseluruhan falsafah pendidikan negara adalah berpaksikan ketuhanan. Falsafah pendidikan ini dimanifestasikan dalam diri insan yang memiliki ciri-ciri yang baik, seimbang dan harmonis, mencerminkan individu yang berilmu pengetahuan,
luhur dan mulia dari segi rohani, sihat dan bersih dari segi mental dan fizikal, serta dapat berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Sekian, itu saja pembentangan daripada saya. Terima kasih.